Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, kita mula. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan kerana berada depan komputer masing-masing. Hari ini adalah siri Tadabbur Kontot yang ke-173. Tadabbur Kontot 173. Alam pula saya bunyi. Tadabbur Kontot 173 bercakap tentang tema takwa. Jom kita recall satu kelas yang lalu tentang tema takwa. Sesi yang lalu kita bercakap tentang panduan akan memberi manfaat kalau kita ada takwa. Panduan Quran, panduan hadis, panduan apapun hanya akan memberi manfaat kalau kita ada takwa. Itu perkara pertama yang kita discuss pada sesi yang lalu. Hari ini pula. Hari ini Tadabbur Kontot 173 kita nak bincang ayat seterusnya daripada surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat yang ke-26. Al-A'raf 26, settingnya tuan-tuan, Al-A'raf 26, beberapa ayat sebelum, ataupun lebih tepat, satu muka sebelum ayat 26 ini, dalam surah Al-A'raf, Allah bercerita kepada kita dengan detail kisah bagaimana Iblis laknatullah telah pun menghasut moyang kita, iaitu Adam dan Hawa, untuk mereka mendekati sekaligus makan daripada sebuah pokok larangan ataupun pohon larangan yang Allah telah tetapkan tak boleh nak makan tersebut. Bukan kita nak bicara tentang kisah Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa itu saya yakin tentang jelas apa yang berlaku. Iblis menghasut mereka untuk mendekati pokok larangan itu sekaligus makan daripada pokok itu, dan kisah itu berakhir dengan Adam dan Hawa telah pun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima taubat itu. Ayat 26. Selepas sahaja seluruh kisah itu, ayat 26 ini apa yang Allah pesan kepada kita anak Adam. Setelah Allah bercerita tentang moyang kita yang paling senior, Adam dan Hawa, kemudian Allah berbicara nasihat Allah kepada kita selaku anak Adam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya Bani Adam." Kita anak Adam. Tuan-tuan saya, kita anak Adam. Allah berfirman, "Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan." Allah telah menurunkan, kami telah menurunkan ke atas kalian libasan, pakaian-pakaian, yuwari sawatikum warishan, untuk kalian tutup aib-aib kalian dengan pakaian tu, warishan, dan juga sebagai perhiasan. Pakaian tu boleh jadi perhiasan kita. Maka tuan-tuan, ayat itu menyebut dua fungsi pakaian. Ayat itu menyebut dua fungsi pakaian. Fungsi nombor satu adalah untuk menutup aib. Kerana tuan-tuan, Adam dan Hawa setelah mereka makan daripada buah larangan itu, terlucut pakaian mereka. Maka kalau saya tanya tuan-tuan, terlucut pakaian syurga mereka, pakaian mana? Pakaian fizikal kah? Ini pakaian fizikal? Atau pakaian yang secara maknawi sahaja, secara kiasan sahaja? Adakah pakaian fizikal ataupun pakaian yang dari segi maknawi sahaja? Jawapannya tuan-tuan adalah pakaian fizikal. Kerana tindakan Adam dan Hawa selepas itu adalah mengambil daun-daun syurga untuk menutup aib mereka. Maka ayat ini memberitahu kepada kita selaku anak Adam, wahai anak Adam, Allah turunkan kepada kalian pakaian. Pakaian mana? Pakaian fizikal. Pakaian fizikal itu fungsinya dua. Yuwari sawatikum, untuk kalian tutup aib-aib kalian. Warishan, dan juga sebagai perhiasan. Pakaian itu menjadi perhiasan. Baik tuan-tuan, saya tak mau bahas hari ini tentang fungsi pakaian. Cukuplah kita tahu bahawa fungsi pakaian dua, iaitu tutup aib dan juga perhiasan. Yang kita nak kupas lanjut ayat selepas itu. Apa ayat selepas itu? Ayat selepas itu Allah berfirman, "Walibasut taqwa dzalikal khair." Walibasut taqwa dzalikal khair. Dan pakaian takwa itu sebaik-baik pakaian.
Walibasut taqwa dzalikal khair. Pakaian takwa itu sebaik-baik pakaian. Maka sekarang tuan-tuan dengar elok-elok. Pakaian takwa. Pakaian takwa ni pakaian fizikal atau dia adalah pakaian secara maknawi, secara kiasan. Pakaian takwa. Maka tuan-tuan tahu bahawa pakaian adalah pakaian lah. Baju, seluar, kain, tudung, handsock, serban. Itu pakaian. Pakaian yang saya sebut tadi adalah pakaian secara zahiriah, secara fizikal. Kalau kita bicara tentang pakaian takwa, adakah ada sejenis pakaian yang diberi nama takwa? Maka tidak ada. Justru itu kita faham bahawa pakaian takwa ini adalah pakaian secara maknawi, secara kiasan. Allah mengkiaskan, Allah memisalkan takwa dengan pakaian. Dan Allah mengatakan bahawa pakaian terbaik, sebaik-baik pakaian adalah takwa. Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Adam dan Hawa ini, mereka memakai pakaian fizikal kah? Atau pakaian rohani, pakaian yang kiasan dalam syurga? Jawapan lebih tepat sekali tuan-tuan adalah kedua-duanya. Mereka adalah makhluk terbaik ataupun manusia the chosen one pada waktu itu untuk duduk dalam syurga. Mereka mulakan nafas dan hidup mereka dalam syurga. They are the chosen one. Why? Jawapan pendeknya kerana mereka ini memakai takwa. Mereka ada pakaian takwa dalam diri mereka. Apa pakaian takwa? Mereka ada perasaan nak bersihkan diri. Mereka ada perasaan takut kepada Allah. They are the chosen one. Maka Allah tempatkan mereka bermula di syurga. Setelah mereka mengikut iblis, tertipu dengan iblis, iblis perintahkan ataupun menghasut mereka untuk makan, mendekati buah itu, terlucut pakaian mereka. Pakaian yang mana? Jawapan yang lebih tepat adalah pakaian fizikal mereka sekaligus juga adalah pakaian rohani mereka, iaitu terlucut pakaian takwa mereka. Yang akhirnya menyebabkan mereka terpaksa keluar dari syurga dan akhirnya berada di atas muka bumi. Kalau kita bicara tentang hal itu, mereka keluar daripada syurga itu kerana kurang pakaian fizikal kah? Ataupun kerana kurang pakaian takwa? Jawapan yang tepat adalah Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga bukan kerana pakaian fizikal. Kerana pakaian fizikal mereka hanya terlucut selepas mereka makan buah itu. Lebih tepat lagi mereka dikeluarkan dari syurga kerana mereka telah terlucut ataupun terkurang pakaian rohani mereka, iaitu pakaian takwa. Kerana perintah Allah kepada Adam dan Hawa adalah jangan mendekati pokok itu. Sebaliknya Adam dan Hawa bukan sekadar mendekati. Bahkan mereka telah pun pergi mendekati, sentuh, wusha-wusha keliling dulu, petik buah itu, bahkan gigit buah itu dan telan buah itu. Maka maksudnya tuan-tuan, Allah telah mengarahkan mereka daripada mendekati, mereka buat lebih daripada mendekati. Hingga berakhir dengan mereka makan. Baru terlucut pakaian fizikal mereka. Bermaksud tuan-tuan, tindakan mereka pergi untuk mendekati, pegang, sentuh, buka pagar, petik, cium bau, something like that, sebelum mereka makan, semua itu mengurangkan ketakwaan mereka. Jadi, sebelum berkurang pada fizikal pakaian mereka, yang terlebih dahulu kurang adalah apa? Adalah takwa mereka. Ini menyebabkan mereka terpaksa keluar daripada syurga. Ataupun lebih tepat, mereka telah sampai masa untuk mereka dikeluarkan daripada syurga, lalu mereka turun ke bumi. Maka tuan-tuan, bersamaan juga dengan kita untuk kembali ke syurga. Untuk kita kembali ke syurga bukan dengan menambah pakaian fizikal. Untuk kita kembali ke syurga setelah kita mati kelak adalah dengan cara menambah pakaian rohani kita, iaitu pakaian takwa. Tuan-tuan, kita patah balik, rekod balik. Apa fungsi pakaian yang Allah sebut tadi? Fungsi pakaian adalah untuk yuwari sawatikum warishan, menutup aib dan juga sebagai perhiasan. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Maka tuan-tuan, takwa ini fungsinya adalah dua. Sama seperti pakaian. Allah memisalkan takwa dengan pakaian kerana fungsi takwa adalah seperti pakaian. Takwa adalah pakaian yang menutup aib.
Takwa adalah pakaian yang menghiasi diri kita. Takwa adalah pakaian yang menutup aib. Takwa adalah pakaian yang menghiasi hidup kita. Maka aib kita yang kurang di sana di sini. Adam dan Hawa, mereka telah pun aib bukan kerana mereka makan, ataupun lebih tepat, mereka aib mereka Adam dan Hawa bukan semata-mata mereka makan ataupun bermula dengan mereka makan. Aib mereka bermula lebih awal, iaitu apabila mereka mula mendekati, mula sentuh, mula petik, mula hidu buah itu. Semua itu adalah aib-aib mereka. Namun aib-aib mereka itu belum, ayat berterus terangnya, belum dilondehkan. Sehinggalah akhirnya ketika mereka makan, barulah dilondehkan. Soalan saya, kenapa ketika mereka mendekati tidak terus dilondehkan aib mereka, tidak terus didedahkan aib mereka? Jawapannya kerana masih ada sisa-sisa takwa. Masih ada sisa-sisa takwa. Mereka masih lagi ada garisan yang belum mereka lintas. Ingat, takwa adalah mereka membuat garisan yang mereka bersedia untuk memenuhi garisan tersebut. Jangan lintas. So, pada awal mereka mendekati pokok itu, belum terdedah aib mereka. Why? Masih ada saki baki takwa. Saki baki takwa itulah yang menapis ataupun melindungi aib kita selama ni. Dan tuan-tuan, mereka apabila telah makan dari buah-buah tersebut, bukan sahaja aib mereka terdedah, bahkan mereka tidak lagi berhias dengan perhiasan-perhiasan syurga, dengan pakaian-pakaian syurga. Kerana sebaik-baik perhiasan juga adalah takwa. Sebaik-baik penutup aib adalah takwa. Sebaik-baik perhiasan adalah takwa. Jadi tuan-tuan, takwa adalah pakaian yang menutup aib dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan. Komen di bawah, takwa pakaian yang menutup aib, takwa sebaik-baik perhiasan terbaik. Takwa pakaian yang menutup aib, takwa perhiasan terbaik. Komen di bawah tuan-tuan, takwa pakaian yang menutup aib, takwa perhiasan terbaik. Sebab itu kita perlu berhias diri kita dengan takwa. Kita pun ada aib sebelum fikir nak berhias dengan takwa. Semoga-moga kalalah kita tak comel sangat dengan ketakwaan itu, sekurang-kurangnya takwa itu menutup aib-aib kita yang banyak tersebut. Walibasu taqwa zalikal khair. Pakaian takwa itu sebaik-baiknya. Zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Demikian itu dari keterangan-keterangan Allah. Semoga-moga mereka beriman. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Tuan-tuan, sedikit pengumuman, video yang tuan-tuan tonton sekarang adalah video rakaman. Kenapa video rakaman? Kerana tuan-tuan sewaktu saya record video ni, malam kejap lagi ada satu majlis saya dengan keluarga menguruskan pertunangan. Ingat tak asnaf 5 beradik tu? Seorang daripada mereka bertunang malam ini. Justru itu saya menguruskan, saya sibuk dan keluarga saya sibuk dengan urusan mereka. Saya takut penat tak sempat esoknya, which is waktu tuan-tuan menonton video ni, untuk buat tadabbur kontot. Jadi saya record dahululah sebelum saya sibuk malam ni dan juga esok. Justru tuan-tuan, pertama doakan majlis itu dipermudahkan. Yang kedua adalah semoga-moga video ini bermanfaat. InsyaAllah hari Jumaat berikutnya kita live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.